apa saja kesulitan yang kamu temui adalah disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Kalau malas, maknanya memang hidupnya susah. Kalau busuk hati, memang hidupnya tak ada kawan. Kalau curang, memang hidupnya sengsara. Nampak kulitnya okey. Tengok WhatsAppnya gila-gila. Okey, ini masalah besarnya. Akhirnya nak tidur susah, tak tidur pun susah. Maka di pesan Allah kata apa kan? Apa saja yang kamu lalui, tak cukup duit, tak cukup itu, tak cukup ini, sakit, demam, bergaduh, anak meragam, anak sakit. Semua itu berpunca dari apa yang kamu buat. Pertama, hubungan dengan Allah. Lawan Allah. Buat yang Allah larang. Kita tak tahu, isteri tak tahu, semua tak tahu. Tapi Allah tahu. Maka sekali lagi Allah yang bayar. Kita tak tahu. Gasaklah kamu buat apa pun. Okay, buatlah apa yang kamu mahu di dunia. Tapi ingat, kamu hanya duduk di dunia hanya separuh hari. Half day daripada subuh sampai duha. Duha sampai pukul 12.30. Sekerat hari je duduk dunia ni. Tak lama dong. Jangan tu nak merdeka-merdeka sangat merasakan kau hidup lagi. Hidup lagi, esok ada lagi, lusa ada lagi. Dah, entah-entah hari ni hari terakhir. Sebab itu, apa saja nak buat, mesti ingat, entah-entah ini hari terakhir. Aku nak buat dosa ke nak buat pahala? Aku nak buat baik ke nak meragam? Sebab buat meragam tu hebat, manis, nikmat. Daripada nak buat baik, leceh lah nak buat baik. Kita bukan baik sangat pun. Sebab tu ramai orang takut dia kata baik. Sedangkan apa orang cakap tu doa. Ya Allah, baiknya nak awak. Amin. Itu patut jawapannya. Kita pakai mana ada, tak ada. Dia tu Allah, memberi alasan untuk tak nak terima jawatan baik. Awak ni memang warak lah. Tak mana ada. Cepat-cepat melenting kita. Okay? Maka adakah disebabkan oleh tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Memang kita ada ruang buat salah, tapi kita juga diberi ruang untuk taubat. Macam mana Allah nak ampun kalau kita tak minta, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Bumi ini banyak warna dan warna-warna itu memukau. Jangan kamu terpesona kerana Allah akan memaafkan kamu sekiranya kamu minta ampun. Kalau kamu bertaubat. Itu pun kalau Allah nak bagi kita jumpa namanya taubat. Takut tak jumpa namanya taubat. Yang paling sakit takut tak terniat hati untuk nak bertaubat. Maka ayat ini Allah beritahu Allah memaafkan sebahagian besar. Wah, bila sebahagian besar banyaklah kesalahan-kesalahan yang Allah boleh maafkan. Kerana Allah itu maha pemaaf. Okey, ni mahal sangat ni. Okey, tapi ingat, kalau kamu susah, kamu dapat musibah, tanya balik, apa aku buat dengan Allah? Aku dah lawan Allah yang mana? Aku busuk hati dengan Allah macam mana? Aku tak hormat Allah macam mana? Kadang-kadang azan sampai pasak telinga, kita sembang lagi laju. Dah azan kita buat tak nampak, buat tak dengar, sibuk dengan kerja. Itu melawan tu. Bila kamu lawan Allah, kamu siapa nak lawan Allah? Okay, sebab itu sedar diri balik bahawa keyakinan bertuhan dilihat ataupun kita tergelincirnya keyakinan kita menyebabkan kita jatuh ke lembah yang paling sengsara, tidak jumpa namanya tenang, jumpa namanya sihat, tidak jumpa namanya bahagia. Walaupun kita duduk di lubuk emas, kita duduk dalam kandang atau dalam kotaknya duit, duduk dalam istana besar, berada di pangkat jawatan paling tinggi dan paling besar, tetapi kita tidak boleh tidak boleh membeli apa namanya ketenangan jiwa. Sedangkan ketenangan jiwa itu syarat untuk layak ibadah diterima. Kalau tak ada ketenangan jiwa, kita tak jumpa namanya khusyuk. Kita tak jumpa namanya ikhlas. Sedangkan semua ibadah itu Allah terima sebagai ibadah sekiranya hamba-Ku itu beribadah semata-mata kerana Aku dan ikhlas hanya kerana Allah. Ini sekali lagi mari kita semak dan akhir sekali. Kita tengok surah Al-Jin ayat 16. Surah Al-Jin ayat 16. Dan bahawasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang sangat segar, yang bermakna rezeki yang sangat mewah.
Okey, andai kata, ini kekuatan. Bahawasanya jika mereka tetap berjalan di jalan lurus, kemarin kita dah buat ke belum tajuk? Ihdinas siratal mustaqim, belum ke sudah tak ingat Umi? Okey? Kalau kamu baca ihdinas siratal mustaqim itu dan kamu faham, so, kenapa Allah suruh ulang ayat tu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mesti diikuti dengan keyakinan, ya Allah Engkau yang pemurah, Engkau yang raja. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah Engkau yang maha pemurah mahal, ya Allah. Kau saja yang layak dipuji. Okay? Maliki yaumiddin, ada pemerintah dari akhirat. Di hari kemudian ada rajanya. Rajanya siapa? Allah. Baru jumpa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu apa? Kami hanya menyembah kepadamu. Okay? Bila menyembah, kami hanya memohon. Betul? Kepadamu kami menyembah, padamu lah kami memohon pertolongan. Ulang 17 kali, tapi buat perangai buruk juga. Itu menunjukkan orang itu tidak faham apa yang diungkapkan oleh iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu ibadah dulu. Padamu kami menyembah. Sembah maknanya ibadah. Dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau kamu nak pertolongan Allah, maka taatlah perintah Allah. Beribadahlah dengan cara yang baik. Buatlah apa saja kerja kerana Allah. Mohonlah pertolongan Allah. Bersandarlah dengan Allah. Sebab itu, iyyaka na'budu dulu. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamu kami menyembah, padamu kami mohon pertolongan. Kalau orang tak sembah Allah, tak taat Allah, tak ikut perintah Allah, tak buat apa yang Allah suruh, lawan perintah Allah, agak-agak Allah terima tak permohonannya? Terima, Allah penerima, tapi lambatlah nak bagi. Yang baik aja lambat, apa lagi yang meragam. Allah suruh kamu jadi baik dulu, baru permohonan kamu aku terima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru satu ayat dari Al-Fatihah. Baru datangnya ihdinas siratal mustaqim. Bila nak buat apa pun, iblis, syaitan akan kacau. Niatlah nak buat apa pun, tetap syaitan akan kacau sebab syaitan tak nak kita dekat dengan Allah. Sebab itu antara ayat yang paling dibenci oleh syaitan ialah ihdinas siratal mustaqim. Sebab ayat ini ayat penyelamat. Sebab itu ramai orang tak solat. Kerana dia tak masa solat itu adalah mesyuaratnya dengan Allah. Berbicaranya dengan Allah. Perbualannya dengan Allah. Yakinlah bahawa dengan membaca Al-Fatihah itu hati kamu akan menjadi lapang. Rezeki kamu akan jadi mewah. Hubungan kamu dengan Allah akan jadi dekat. Dengan syarat baca dengan tadabbur. Dengan faham. Jadi kemana nak melangkah, kemana pun nak melangkah, angkat dulu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Nak pergi kedai je jumpa macam-macam. Dah ambil uduk aja, ya Allah, nak jumpa sejadah, singgah dulu kat dinding, singgah dulu kat dapur, singgah dulu ke tingkap, singgah dulu kat ampai. Maka ihdinas siratal mustaqim harus jadi lipstick. Minta dalam segala urusan, ya Allah mudahkan urusannya, ya Allah. Jangan berubah niat, ya Allah. Aku niat nak mengaji, ya Allah, bukan nak untak orang. Aku niat nak zikir, bukan nak sembang, ya Allah. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Ihdinas siratal mustaqim merupakan ayat pengunci yang Allah bagi pada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat pendorong paling utama. Solat dulu, ibadah dulu, buat baik dulu, baru minta kat aku. Siapa baik dengan aku, garanti permohonannya aku terima, aku bayar, aku bagi dengan segera. Sebagaimana dia segera datang jumpa aku, kata Allah. Sebab itu solatlah di awal waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebahagian daripada motivasi untuk kita mengubah diri bahawa hubungan dengan Allah bukan main-main. Tak boleh nampak sekejap, kembat tak nampak. Tak boleh tergelincir. Hari ini ingat kerana Allah, esok dah kerana orang lain. Makan ubat saja bukan kerana ubat yang sembuhkan, tapi Allah yang sembuhkan. Itu saja boleh tergelincir niatnya.
Boleh pecah hubungan dengan Allah. Mudah-mudahan. Minta maaf dah azan. Maka sekali lagi kita sampai di sini dulu. Terima kasih pada perhatian. Mohon maaf atas tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Jadi doakan juga, Umi doakan semua yang hadir hari ini diberikan nikmat terbaik yang namanya sehat, yang namanya tenang, yang kalau diberi kematian diberi ampunan. InsyaAllah mati dalam keadaan husnul khatimah, hidupnya dalam keadaan bahagia dan berada dalam keadaan dirahmati Allah. InsyaAllah.